Sekarang ini, ekonomi Malaysia terkesan dengan pandemik COVID-19 yang melanda sejak awal tahun 2020 dan dijangka akan mengambil masa beberapa tahun untuk pulih. Negara Malaysia mengalami 3 impak terus dari pandemik ini, iaitu kesan kepada sektor kesihatan akibat virus, kesan ekonomi dari pelbagai sekatan pergerakan dan pembangunan yang terbantut akibat kemelesetan ekonomi global. Polisi yang digubal dan digunakan dahulu mungkin sudah tidak relevan lagi untuk diguna pakai pada peringkat seterusnya jika negara mahu mencapai tahap pendapatan tinggi. Semua cabaran yang dihadapi oleh negara Malaysia harus diteliti serta pelan rancangan harus sejajar dengan misi dan visi. Malaysia perlu mencontohi negara maju lain yang mengutamakan ilmu dan produktiviti dalam pembangunan supaya boleh menjadi pemangkin kepada perkembangan teknologi untuk mencapai kemajuan yang lestari. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat akan faktor-faktor dan bagaimana Malaysia boleh mencapai tahap negara maju berpendapatan tinggi. Teruskan menonton. Sejak mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, Malaysia berjaya merubah ekonomi dari negara berpendapatan rendah kepada berpendapatan sederhana tinggi dalam tempoh hanya satu generasi. Dari tahun 1960 hingga 2017, pendapatan negara kasar per kapita berkembang dengan purata 6.9% setahun dan telah mampu memajukan ekonomi dari bergantung hanya kepada sektor perdagangan dan pertanian kepada ekonomi berasaskan sektor pembuatan. Pada tahun 1967 hingga 1997, Malaysia berada di kemuncak hasil pendapatan negara kasar per kapita paling tinggi setelah berjaya meningkat kepada 14 kali ganda. Ini menjadikan Malaysia negara paling cepat membangun dalam sejarah ekonomi moden. Manakala tahap kemiskinan tengah rakyat berjaya dikurangkan sehingga di bawah paras 1%. Ini adalah zaman kekuatan ekonomi Malaysia yang mana dibantu oleh polisi pembangunan yang dikenali sebagai pertumbuhan dengan ekuiti, di mana hasil manfaat dari ekonomi digunakan untuk kebaikan semua golongan rakyat secara adil. Malaysia adalah tanah yang subur, kaya dengan sumber alam, penduduk berbilang bangsa yang hidup dengan harmoni dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadi negara maju. Di manakah tahap negara Malaysia berdasarkan nilai pendapatan negara kasar? Pendapatan negara kasar adalah satu cara untuk menilai kekayaan negara selain dari nilai KDNK. Ia dikira dari semua jumlah nilai pasaran barang dan perkhidmatan yang dihasilkan oleh ekonomi negara dalam jangka masa tertentu atau dikenali sebagai KDNK dicampur dengan sebarang hasil pelaburan yang dibuat di luar. Pengelasan berdasarkan pendapatan negara kasar per kapita kebanyakannya digunakan oleh Bank Dunia untuk urusan pentadbiran dan untuk memberi nilai agregat bagi meningkatkan daya saing antara negara. Bank Dunia mengkategorikan ekonomi dunia kepada 4 kumpulan berdasarkan pendapatan diperolehi, iaitu 1. Berpendapatan rendah, 2. Berpendapatan sederhana bawah, 3. Berpendapatan sederhana tinggi dan 4. Berpendapatan tinggi. Tiada apa-apa upacara formal yang diadakan untuk menyatakan sesebuah negara itu telah mencapai tanda aras negara ekonomi berpendapatan tinggi. Bank Dunia akan mengklasifikasikan secara automatik tahap ekonomi semua negara berdasarkan pendapatan negara kasar per kapita pada 1 Julai setiap tahun. Pada tahun 2020, nilai pendapatan negara kasar per kapita bagi diiktiraf sebagai negara berpendapatan tinggi ialah $12,535 dan terdapat 80 negara di dunia yang termasuk dalam kategori ini. Di Asia, contoh negara berpendapatan tinggi ialah Korea Selatan, Singapura dan Jepun. Manakala pada tahun 2020, Malaysia menjana sebanyak $11,200 bagi pendapatan negara kasar per kapita, iaitu kurang $1,335 dari nilai negara berpendapatan tinggi. Kemelesetan ekonomi disebabkan pandemik COVID-19 akan tentunya memperlahankan lagi usaha negara melepasi nilai garis tersebut. Bilakah Malaysia akan dapat menjadi negara berpendapatan tinggi? Menurut jangkaan Bank Dunia, Malaysia akan berjaya melepasi tanda aras ekonomi berpendapatan tinggi seawal tahun 2024 atau selewat-lewatnya pada tahun 2028. Ini akan berlaku jika Malaysia mampu terus berkembang dalam kadar pertumbuhan positif dan juga kadar tukaran wang asing yang bertahan pada kadar sekitar RM4 untuk $1. Ini akan menjadi satu kejayaan besar negara melepasi pelbagai cabaran sejak beberapa puluh tahun lalu. Akan tetapi, pada tahun akhir-akhir ini, pembangunan negara Malaysia semakin menyusut dari kepesatan yang dicapai seperti dahulu dan ini membuktikan terdapat masalah yang dihadapi. Seterusnya perlu ditangani secepat mungkin. Walaupun negara dilihat pesat membangun pada suatu masa dahulu, masih ada golongan yang terpinggir dari menerima hasil dari kerancangan ekonomi negara. Tidak dinafikan pandemik COVID-19 yang telah memberi kesan teruk kepada banyak sektor, memberi persoalan kepada tahap ketahanan ekonomi negara dalam persekitaran global. Kemajuan ekonomi perlu dipastikan meliputi pembangunan untuk semua bangsa tanpa ada golongan yang tercicir.
Malaysia masih mampu untuk berada dalam kelompok negara berpendapatan sederhana tinggi walaupun menghadapi pelbagai cabaran. Oleh itu, taraf kehidupan rakyat sepatutnya menjadi lebih baik dari generasi ke generasi yang baru. Selain tahap kemiskinan perlu diturunkan kepada kurang 1% dari populasi. Untuk menjelaskan bagaimana pembangunan ekonomi itu diukur dengan tepat adalah sukar. Akan tetapi, terdapat beberapa penunjuk yang disenaraikan dalam matlamat kelestarian bangsa-bangsa bersatu. Ini termasuklah tahap kemiskinan dan pengagihan kekayaan negara, kemajuan infrastruktur, kepelbagaian industri dan tahap inovasi, alam sekitar, kesihatan, nutrisi dan pendidikan, serta equity dan accountability. Semua faktor tersebut perlu dititik beratkan dalam setiap polisi pembangunan ekonomi yang dirancang. Indeks penting bagi sesebuah negara maju. Indeks pembangunan insan. Indeks ini mempertimbangkan 3 aspek dalam pembangunan manusia, iaitu kehidupan yang sihat dan panjang, kualiti pendidikan dan taraf hidup yang baik. Malaysia berada di kedudukan ke-62 daripada 189 negara dalam Indeks Pembangunan Manusia HDI 2020. Nilai 0.81 bagi indeks ini meletakkan pembangunan manusia negara Malaysia berada di tahap yang sangat tinggi dan perlu diteruskan dengan menjaga semua keperluan asas rakyat. Indeks Demokrasi. Indeks global terkini mengenai demokrasi yang dilakukan oleh media terkenal, The Economist, menunjukkan Malaysia berada di kedudukan ke-39 pada tahun 2020 dengan nilai 7.19 dari senarai 167 negara. Tinjauan ini meletakkan 5 kriteria bagi menentukan skor kedudukan negara-negara, iaitu proses pilihan raya dan kepelbagaian parti, fungsi kerajaan, penyertaan politik, budaya politik dan kebebasan sivil. Penyertaan pelbagai parti pembangkang menyebabkan institusi politik negara menjadi lebih demokratik. Pilihan raya yang kompetitif dan peluang kemenangan terbuka adalah antara bukti amalan demokrasi berfungsi di sesebuah negara. Namun, laporan tersebut juga menyatakan Malaysia tergolong antara 52 di dunia dalam kategori demokrasi pincang bersama-sama negara demokrasi utama dunia seperti Amerika Syarikat dan Perancis. Ini disebabkan tahap budaya politik yang masih belum matang dan masih berlaku kekangan media dalam politik. Kedudukan Malaysia dalam Indeks Persepsi Rasuah CPI bagi tahun 2020 jatuh ke tanggal 57 daripada 180 negara berbanding tanggal 51 pada tahun 2019. Singapura menjadi satu-satunya negara di Asia yang berjaya berada di kedudukan ke-10 terbaik dunia. Antara perkara yang mempengaruhi skor ini adalah kegagalan pembentangan rang undang-undang RUU pembiayaan politik serta beberapa pendakwaan rasuah yang digugurkan seperti melibatkan individu berprofil tinggi. Tambahan lagi, di Malaysia, politik berpaksikan wang masih menjadi kebiasaan. Apakah perubahan penting yang perlu dilakukan? Perubahan adalah perlu untuk Malaysia terus berjaya, berdaya saing dan menaik taraf kepada negara maju berpendapatan tinggi. Beberapa jurang yang besar dikenal pasti dalam sektor penting yang menjarakkan Malaysia dengan status negara maju. Jika dibandingkan dengan negara maju yang lain, nilai KDNK negara Malaysia boleh menyusut dalam tempoh 30 tahun akan datang dan tidak mampu berdaya saing dengan kepesatan ekonomi negara maju. Perubahan perlu dalam menaikkan kadar kelahiran populasi supaya tidak berlaku kelompongan dalam generasi hadapan, memperbaiki kualiti pendidikan sekolah dan universiti, meningkatkan pelibatan wanita dalam tenaga kerja dan melaksanakan polisi baru untuk menaikkan produktiviti tenaga kerja. Di masa hadapan, sektor swasta akan memangkin inovasi dan produktiviti serta menjadi penggerak bagi golongan pekerja mencapai taraf hidup lebih selesa. Perubahan boleh dilakukan bagi menghapuskan halangan bagi individu dan syarikat dalam menjana ekonomi, menggalakkan inovasi dan mengaplikasikan teknologi digital, meningkatkan persaingan dalam pasaran dan juga menggalakkan aktiviti pelaburan yang sihat. Peluang kerja perlu ditingkatkan bagi membolehkan pendapatan isi rumah yang lebih lumayan meliputi pekerjaan yang berkualiti dan kompleks seiring dengan perubahan kepada ekonomi negara Malaysia yang berpendapatan tinggi. Persekitaran kerja juga boleh diserap dengan lebih banyak sistem automatik di masa hadapan bagi membantu pengeluaran lebih cepat. Keperluan sosial asas seperti kesihatan dan peluang meningkatkan ilmu sentiasa perlu diberi bagi menarik dan mengekalkan tenaga kerja pakar. Kualiti di sesetengah institusi kerajaan di Malaysia adalah masih ketinggalan berbanding pesaing, menyebabkan golongan kelas pertengahan masih belum dapat memaksimumkan produktiviti. Perubahan diperlukan untuk memperbaiki keterusan, kepercayaan dan accountability dalam operasi birokratik kerajaan serta pengumbalan polisi bagi meningkatkan daya saing dalam jaringan perniagaan. Perkembangan ekonomi dilihat tidak seimbang disebabkan hasil keuntungan tidak dibahagikan sama rata antara rakyat dan masih terdapat banyak golongan yang perlu dibantu. Pembaharuan perlu dibuat untuk memastikan akses sama rata untuk pendidikan berkualiti. Seterusnya, peluang pekerjaan yang baik untuk generasi hadapan.
Keselamatan sosial dan perkhidmatan awam sepatutnya mudah dicapai oleh semua golongan di bandar atau luar bandar. Untuk membiayai negara yang maju, memerlukan usaha yang lebih efisien dalam pengutipan hasil pendapatan negara dan seterusnya perbelanjaan yang telus. Perubahan boleh dilakukan untuk mempelbagaikan hasil cukai seperti sistem cukai progresif dan tersasar mengikut tahap kemampuan seperti dilakukan di kebanyakan negara maju. Kesimpulannya, seperti negara maju yang lain, jika Malaysia mahu mencapai negara berpendapatan tinggi, kualiti hidup rakyat yang selesa menjadi nilai utama. Kekayaan negara harus digunakan sebaik mungkin dengan peruntukan sumber yang efisien. Selain itu, daya saing negara dalam ekonomi global menjadi tanda ukur dalam kemampuan meningkatkan inovasi dan produktiviti tenaga kerja yang bakal menjadi penggerak ekonomi negara. Malaysia juga harus mengamalkan persaingan yang sihat dan memaksimumkan sumber tenaga kerja tempatan yang ada serta mengekalkan kebakaran di dalam negara. Sekali lagi, bidang pendidikan perlu sentiasa diperkasakan untuk menyediakan modal insan kelas pertama di masa hadapan. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.